Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam Jumaat. Okey, kita bersambung kembali tentang video pembelajaran kita lah. Okey, video pembelajaran kita untuk tas yang ketiga. Tas yang ketiga. Kalau sebelum ni kita belajar tentang trendline, dan sebelum ni juga kita belajar tentang macam mana kita nak entry menggunakan open, high, low, close. Okey, hari ni kita belajar special sikit, tapi saya akan go through pada basic dulu untuk video ni. Dan ke depan nanti insya-Allah kalau ada masa saya akan post untuk baca lebih detail. Okey. Lebih detail untuk tentang structure market ni, sebab saya mostly memang seorang yang memang suka lihat dari segi structure market ni lebih mendalam lah. Okey, student-student saya ajar tentang market structure ni lebih detail lah. Okey, lebih detail daripada apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Okey, jadi untuk pertanyaan, ramai yang PM untuk tanya tentang kelas apa semua. Buat masa sekarang saya tak sempat lagi. Buat masa sekarang, insya-Allah jika dah settle semua, sebab saya pun sekarang dah start kerja balik. Dah settle semua, insya-Allah dalam pertengahan bulan ni saya akan open kelas untuk online kelas lah, sebab kita masih dalam mood PKPB, masih dalam mood MCO, jadi kita tak nak gerak daripada negeri ke negeri, jadi terpaksa saya buat melalui online lah. Okey, terpaksa saya buat melalui online. Okey, hari ni kita belajar tentang basic market structure lah. Okey, kejap tentang basic market structure dulu. Nak lebih detail nanti saya akan post untuk insya-Allah kalau ada masa saya akan buat untuk season apa ni, season tu lah, season tentang tentang detail sikit lah tentang market structure ni. Okay, kita tengok sini penting ke tak penting market structure ni, sebab sebenarnya benda ni sebenarnya basic je, tapi ramai trader yang abaikan dia. Okay, ramai yang trader abaikan dia. Kalau dulu saya sendiri pun, alah market structure ni tak ada masalah pun. Okay, sebenarnya structure ni dia sebagai lebih, kita panggil dia macam tulang lah kepada pergerakan market. Okey, pergerakan market. Dia ada structure bullish structure dan dia ada bearish structure. Okey. Kejap saya akan drop dulu untuk bullish structure dan bearish structure. Okey. Saya tidak masukkan dalam bab sideways lah, sebab sideways ni kalau sebenarnya dia di dalam bullish atau bearish structure ni. Okey, bullish atau bearish structure ni. Okey. Dia termasuk di dalam bullish dan bearish structure sebenarnya. Untuk market bearish, untuk sideways punya. Okey, bearish structure. Okey, bearish structure. Okey, terlebih dahulu anda boleh subscribe. Okey, tolong saya untuk subscribe dan like video ni lah. Okey, untuk saya lebih semangat buat video ke depan ni. Okey. Okey. Jadi dekat sini apa yang kita lihat? Okey, dia ada dua. Bullish structure dan bearish structure. Okey. Dan dari segi bearish structure, okey, dari segi bearish structure, dari segi sideways structure, saya tidak masukkan dalam ni lah, sebab sideways tu berada di dalam structure bullish, antara structure bullish dan structure bearish. Okey.
Dan contoh kepada bully structure. Okey, ini adalah saya buat penerangan untuk contoh kepada bully structure lah. Apa yang kita faham sebelum ni adalah dia bully structure berbentuk ialah sebelum ni saya ada post untuk trendline ya. Okey. Saya terus ada post untuk trendline ya. Jadi jika anda tengok dia lebih kepada bull trend lah. Okey, bull trend atau bullish trend lah. Okey, tapi nama spesifik dia untuk kita memahami sebab dia ada penandaan-penandaan dia. Okey, jadi saya kena terangkan lebih lah untuk penandaan dia. Okey. Pada tuan-tuan puan-puan yang dah expert tentang structure ni memang A lah kan. Anda pun sudah tahulah. Okey. Okey. Kita tengok chart sekali. Okey, kita tengok chart sekali. Kat sini saya terangkan dulu nama-nama sebab kita go through kepada basic. Jadi saya terangkan kepada anda semua nama-nama dia lah. Okay. Nama-nama yang kita bagi kan untuk penandaan-penandaan ni. Okey. Penandaan-penandaan ni. Jadi saya lebih suka start kepada basic sebab mostly memang saya ni bukan seorang trader yang menggunakan advance sangat sebenarnya, tak ada pun. Saya lebih kepada basic juga. Okey, lebih kepada basic juga. Yang okey. Okey, jadi dekat sini ini adalah bull structure dan ini adalah bear structure lah. Okey, penandaan saya ni, penandaan yang saya buat dekat sini, kita bagi nama dia. Okey. Dia ada nama spesifik dia sebenarnya. Dia ada nama spesifik dia. Jadi kita akan letakkan nama dia. Okey. Yang mana yang baru-baru nak belajar tu kan. Jadi hadam dan ni semua dulu, anda akan nampak pergerakan market tu. Dia akan menunjukkan arah dia akan ke mana sebenarnya. Dia sebenarnya dah tunjukkan arah lah. Apa yang market buat dalam sehari-hari kita duk trade tu sebenarnya dia dah tunjukkan arah, tapi di mana time frame yang kita nak tengok, di mana tempat yang kita nak mulakan analisis tu. Jadi jangan terlalu fokus sangat kepada time frame yang kecil. Okey, sebab pergerakan time frame yang kecil tu pun mempengaruhi time frame yang besar, tapi mostly time frame yang besar yang akan membuat decision di mana dia nak break atau dia tak nak. Dia dah break atau dia tak break lagi. Okey. Ada kala kita nampak dekat time frame yang kecil dia dah break, tapi sebenarnya time frame yang besar dia belum break. Jadi bila kita tengok, contohlah kita hold position, esok pagi tu kita tengok dia dah break kita punya BE. Okey, dia break kita punya BE lah, break even, ataupun dia dah break kita punya support resistance lah, supply demand lah, macam-macam lah. Okey. Kerana yang mempengaruhi pergerakan market kita adalah structure ini. Sebenarnya time frame yang besar belum break. Okey, belum break lah. Ada dia buat setup fakey lah. Okey. Kalau student-student saya dia suka fokus kepada setup fakey. Fakey itu adalah penipuan lah. Okey. Market structure yang menipu. Okey, structure yang menipu. Sebenarnya di time frame kecil kita nampak dia dah break, tapi di time frame besar dia belum break. Tapi dekat mana kita nak mula, dekat mana sebenarnya market itu dah menunjukkan decision. Okey. Jadi okey, kita mulakan, kita bagi nama dia. Okey. Okey, ini kita panggil dia sebagai high. Okey. High.
Okay, ini kita panggil dia sebagai high. Highest high lah. Highest high. Sebenarnya highest high. Okay. Highest high. Okay. Highest high. Saya short form saya. Okay. Saya buat short form dia. Sini ni. Okay, kejap lah. Sini semua bukan high. Okay. High. Okay. Dia bermula sebenarnya. Jika ikutkan turutan dia bermula sini adalah high. The previous high. Selepas high ini dia break, baru dipanggilkan sebagai highest high. Okay. Selepas high ini dia break, baru dipanggilkan sebagai highest high. Okay. Highest high, ini pun highest high. Okay. Ini pun highest high. Okay. Jadi di sini apa? Okay. Di sini kalau kita tengokkan di sini low lah, abaikan dekat sini low. Dia mesti ada high low. Okay. Dia mesti ada high low. Highest low, bukan lowest high lah. Highest low. Dia kena ada highest low. Okay, saya short formkan sahaja. Jadi saya tulis kat atas lah. Okay, highest low. Dia ada highest low. Kenapa highest low? Ini sebab low ini lebih tinggi daripada low ini. Okay, low ini lebih tinggi daripada low ini. Itu dipanggil sebagai highest low. Okay, ini pun highest low. Selagi mana highest low ini direspect. Okay, selagi itu dia dipanggil highest low. Jika dia dah di break, ini bukan lagi dinamakan sebagai highest low lah. Okey, jadi pompa market berjalan, tiba-tiba dia break highest low ini. Okey, tiba-tiba dia break highest low ini dah menjadi low. Okey, ini dah menjadi low. Sekejap lah, saya tulis color biru. Okey, low. Okey, dah menjadi low. Kenapa low? Okey, lowest low lah. Kenapa dia menjadi low? Kerana dia lebih rendah daripada highest low ini. That's why dia jadi low. Okey, low. Ini jadi low high. Okey, low high. Kenapa dia dipanggil low high? Kerana dia lebih rendah daripada high ini. Okey. Jadi di sini dah menjadi high, di sini jadi high, di sini jadi low, dia tukar menjadi highest high, di sini jadi lowest low, ini lowest high lah. Okey, kalau nanti bila kita dah masuk dalam bab pattern, okey, bab pattern, similar pattern dalam market forex, ini dipanggil lebih kurang sebagai head and shoulder, ada orang panggil head and shoulder. Kalau dalam SND dia panggil QM atau QML, Quasimodo level, macam-macam lah nama dia. Okey, kalau macam-macam lah sebenarnya, macam-macam. Tapi yang memvalidkan ke setiap setup itu mostly dia menggunakan structure market. Okey, jadi kita habiskan penandaan dulu. Okey, ini adalah low. Okey, ini adalah low. Okey, ini adalah low, ini ada low high. Okey, ini adalah low high. Okey, ini adalah low high, ini adalah low. Selagi mana dia tak break, selagi itulah dia tu, nama itu masih dipegang. Okey, dan trend itu masih dipegang. Okay. Dia lebihkan kepada trend lah. Okay, kalau kita tarik kan trend line macam tu, okey, trend line macam tu, kita alihkan macam tu pun, okey, dia dalam bullish trend, ini bearish trend, macam tu lah dia sebenarnya. Okey, jadi saya letakkan nama. Okay, kalau di sini kita panggil dia, okay. Kalau high itu sebenarnya adalah, sekejap okay, high itu, HH itu adalah highest, higher, high. Okay. Kenapa higher high? Kerana dia lebih tinggi. Okay. Di sini pula kita panggil dia lowest high. Okay. Di structure ini juga kita panggil highest low. Okay. Kenapa highest low? Kerana ia lebih tinggi daripada low yang sebelum. Highest low. Okay, highest low. Okay, di sini kita low high, lowest low. Okay. Sekejap
low high. Okey, low high ni kita panggil lower high. Ada yang panggil lower high, ada yang panggil lowest high. Lowest high pun boleh lah. Janjian dah faham, itu saja. Sebenarnya dalam forex ni nama itu sekadar nama. Okey, nama itu adalah sekadar nama. Yang paling penting adalah pemahaman kita. Okey. Yang paling penting adalah pemahaman, bukan nama itu. Okey. Nama itu boleh diubah-ubah. Okey. Nama itu boleh diubah-ubah. Yang paling penting adalah pemahaman dalam forex ni. Okey, dia tak lebih daripada itu. Okey, jadi ini adalah basically. Okey, ada yang akan bertanya dan ada yang bercakap, yang selalu cakap mana-mana cikgu mengajar menggunakan online ke apa ke, lukis cantik. Lukis memang cantik. Okey, lukis memang cantik. Dalam market dia jadi lain. Okey, dalam market dia jadi lain. Lukis memang cantik. Okey. Lukis memang cantik. Dalam market, nah, apa pun dia boleh jadilah. Okay, bullish structure. Dalam market, apa pun boleh jadi. Jadi, berhati-hati. Okay, berhati-hati. Sebab, okay, ini bullish structure. Ini bearish structure. Sekejap, saya habiskan penulisan saya dululah. Okay, bearish structure. Dalam market apa boleh jadi ya. Jadi apa yang kita tengok secara praktikal dekat secara teori dekat sini, kita kena aplikasikan benda itu ke dalam kita punya chart. Okey, kita punya chart. Jadi kita aplikasikan benda itu ke dalam kita punya chart. Okey, apa yang nama-nama di sini yang kita letakkan di sini. Okey, kita back tu kepada chart. Apa yang terjadi? Okey, apa yang terjadi? Dia dah break trend dah cikgu. Dia dah break trend lain. Tapi kenapa dia dah break trend lain sepatutnya dia ke atas dan dia break trend lain sepatutnya ke bawah. Tapi kenapa dia langgar kita punya direction trend line? Okey, kejap saya tunjuk ah. Okey. Kalau video sebelum ni saya ada tunjukkan berkenaan pair EJ dan apa yang terjadi pada minggu ini, dia tak reverse. Dia turun dalam ke tempat mana dia break trend tapi dia naik balik. Dia turun balik. Dia turun terus. Dia tak naik. Kenapa? Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey. Tengok kat sini. Okey, ini adalah EJ. Okey, ini adalah EJ. Kalau sebelum ni, okey, kita belajar tentang trend line. Okey, kita belajar tentang trend line. Sepatutnya okey cikgu. Dia dah break trend, kenapa dia masih turun? Dia tak naik. Sepatut dia naik ni kat sini cikgu. Dia dah break ni, dia memang padu lah, dia memang boleh naik punya. Okey. Sebenarnya boleh naik punya cikgu ni. Kenapa dia tak naik? Market forex ni tipu lah kan, macam-macam lah. Ya. Okey. Jawapan dia kat sini. Okey, jawapan dia kat sini. Kalau ikutkan, yes, dia dah break. Sepatutnya di sini macam-macam lah. Anda boleh gunakan teknik anda sini, sepatutnya di sini dia dah naik sebenarnya. Dia dah boleh naik sebenarnya. Dia sentuh tu dia dah boleh pop naik teruslah. Okey. Kita tengok. Okey, kalau saya lebih suka tengok di TF yang lebih besar lah. Okey, tapi sebelum saya ke TF yang lebih besar, saya terangkan secara praktikal di time frame di chart macam mana kita nak buat penandaan. Okey. Apa yang anda lihat dekat sini? Okey. Apa yang anda lihat dekat sini adalah okey, kita tandakan satu-satu. Okey, ini adalah low. Okey. Ini adalah okey, tengok apa. Okey, kita mula daripada atas ni. Lah. Ini time frame H4. Sebab saya lebih suka kepada time frame yang lebih besar sebenarnya. Okey. Saya lebih suka kepada time frame yang lebih besar. Senang untuk kita baca direction market tu. Okey, direction market sebenarnya. Senang. Okey, jadi dekat sini kita tengok ah. Okey, cara yang senang adalah bila kita kecilkan chart macam ni, kita nampak secara jelas di mana high dia. Okay,
Di sini high dia. Okey. Okey, ini adalah high. Okey, kita letak dia sebagai high lah. Okey, kita letak dia sebagai high. Okey, jadi automatically di sini adalah low. High low. Okey, di sini adalah high low. Okey. Dan bila kita tarik lagi, kita tengok lagi ke atas, kenapa? Okey, ini adalah high juga. Okey, high juga. Kenapa dia high? Kerana dia lebih tinggi daripada high ini. Okey, lebih tinggi daripada high ini. Jadi dia pun high. Okey, bukan high bye-bye, high. Okey. High. Okey. Jadi saya buat penandaan sikitlah. Sekejap. Okey. Anda kena banyak praktiskan benda ni sebenarnya sebab benda ini sangat penting. Sangat penting. Okey. Jadi dekat sini anda tengok, selepas dia buat high ni dia mesti ada low. Di mana low dia? Di sini ada low. Low dia. Okey. Di sini ada low dia. Low yang paling low lah daripada tu. Kalau nak kirakan di sini pun low. Okey, di sini pun low, di sini pun low, di sini pun high, low high. Ini sebenarnya yang berada di antara high dan low ini adalah di sini adalah pergerakan di time frame yang kecil. Okey. Di sini adalah pergerakan di time frame yang kecil yang akan membentuk pergerakan high, yang akan mempengaruhi pergerakan high dan low, highest low ini di time frame yang kecil. Jadi selepas sahaja dia break, okey, anda kena ingat dia punya clue. Okey, untuk structure market anda kena ingat dia punya clue. Break dia mesti retrace. Retrace itu adalah pembetulan price lah. Okey. Anda kena ingat, ini adalah kunci kata dia. Okey, ini adalah kunci dia punya clue lah. Dia punya clue. Anda jangan lupa benda ni. Bukan dia punya clue, ini adalah dia punya, kita panggil main lah, key main. Key kata kunci lah, kata kunci. Dia kalau dia break, dia stop, dia akan retrace. Tetapi jangan kejar market. Jangan kejar dia. Bagi dia turun dulu. Bagi dia betul-betul turun dulu. Penurunan ini adalah dipanggil sebagai retracement lah. Retrace. Okay. Retrace. Dia break saja, dia retrace. Dia break saja, dia retrace. Retrace ini adalah penentu antara dia nak break atau dia nak teruskan perjalanan dia. Okey, kalau macam ini contohnya, okey. Kita namakan dia dulu. Okey, kita namakan dia dulu. Saya tak nak panjang-panjang lah. Saya terus buat short form lah. Okey, refer pada nota yang saya bagi tadi, yang depan-depan tu. Okey, ini high. Ini high low. Okey, ini adalah high low. Ini adalah high low. Ini adalah high low juga. Ini adalah high. Okey. Ini adalah high. Sebenarnya structure market ni juga dia, kalau support and resistance trader, dia orang memanggil dia sebagai resistance dan support lah. Okey. Resistance dan support. Jadi basically anda nak panggil dia apa pun tak apa sebenarnya. Sebab tu saya cakap nama itu tak penting. Bagi saya nama itu tak berapa penting. Yang penting adalah pemahaman you all. Okey. Pemahaman you all. You all nak panggil resistance ke support ke, itu up to you. Okay, up to you. Janji you all faham selepas dia break atau selepas dia retrace dia akan buat apa. Itu saja. Okay. Fahamkan benda itu. You all nak tukar nama ke apa ke, itu up to you. Okay. Up to you, tak ada masalah. Okay. Jadi dekat sini. Okay, kita tengok Okay ya. Pergerakan ini selepas dia break, okay, kita tengok. Di sini adalah dia break. Okay. Dia break sahaja, ini dipanggil sebagai, okay, dia break. Ingat dia punya kata kunci. Break mesti retrace Tapi jangan kejar retrace. Saya lebih suka follow the break. Follow the break itu maksudnya follow. Kalau dia break ke atas, saya panggil dia sebagai break north. Okay.
break north ni break ke utara lah. Break ke utara ni kita panggil lebih kepada break north. Break north ni kita panggil dia break ke utara, break ke atas. Senang faham macam tu, break ke atas. Kalau dia break bawah, contoh macam ni. Kita panggil dia break south. Break south ni break ke selatan. Break ke selatan ni break ke bawah lah, break cell. Break south. Break south. Yang paling penting dalam penggunaan market structure, bila dia break ke atas, jangan kejar retrace. Bagi saya, kejar retrace ini sangat berisiko. Kerana kalau anda kejar dia punya retrace ini, you all tak tahu. Anytime market boleh reverse balik. Anytime. Kalau you all tak apa cikgu, saya nak kejar retrace ni, saya sell dulu yes, sell lah. Dalam pembelajaran saya tak cakap itu salah atau betul. Kalau you all nak sell, you all sell. Tak ada masalah. Sebab risk you all sendiri yang tanggung. Kita kena tanggung sendiri-sendiri. Jadi saya lebih suka kalau you all nak sell untuk retrace, sell lah, tak ada masalah. Bagi saya itu tak ada masalah. Sell. Tapi tetapkan anda punya risk. Itu dulu. Di mana SL anda, di mana risk anda. Selepas dia follow dia orang direction untuk retrace, setkan BE. Selamatkan you all punya account. Jadi kalau saya lebih suka follow the trend, follow the structure. Jadi dia break north, saya akan fokus kepada buy. Dan di mana tempat saya nak buy, itu the next lah. The next video saya akan terangkan lah. Sebab yang ni adalah basic untuk market structure. Jadi di sini saya tandakan lagi ini high. High lagi, high ke tak kira lah. Jadi dia break high low ini. Perjalanan turun retrace kan saya dah cakap. Kalau anda kena sentiasa berjaga-jaga dalam market. Dia anytime dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi macam-macam. Jadi follow the structure dan follow the trend. Tetapkan anda punya risk. Kalau di sini anda sell. Dia pergi 200 pip. Anda senyum. Dan bila mana anda kata, oh cikgu saya nak hold lagi lah sebab saya nampak dia retrace dalam keadaan signifikan. Ini adalah dia penurunan secara drastik. Kita tengok dia penurunan secara drastik. Tapi dia turun secara drastik, kenapa dia boleh naik balik? Because dia dah break north, dia dah break ke atas, dia mesti respect kepada break ke atas. Jadi dia perlu naik ke atas. Antara dia nak break atau dia nak reject high-high ini, itu terpulang kepada market. Jadi sentiasa berjaga-jaga. Sentiasa berjaga-jaga. Sebenarnya dia ada clue lah. Dia ada clue sebenarnya untuk detect di mana retracement dan di mana reversal dia. Menggunakan structure market. Jadi saya terangkan hanya basic untuk market structure. Saya hanya terangkan dulu untuk video ni basic tentang market structure. Jadi ini adalah break south. Ini adalah break south. Break south maksudnya break ke bawah lah. Break sell lah. Nampak? Dia dah break high low ini. High low ini. Di mana time frame yang terbaik untuk kita? Di mana di manakah time frame yang terbaik untuk kita mulakan penandaan ini? Bagi saya, dari segi pengalaman saya lebih suka gunakan structure ini. Saya lebih suka untuk menandakan setiap penandaan structure saya adalah di time frame H4 ke atas. Tak kira lah di daily ke, di weekly ke atau di monthly sekalipun, saya tetap akan buat penandaan di time frame yang besar. Tidak sama sekali saya akan gunakan H1 because banyak fake punya structure di time frame H1. Kerana jika anda tengok di sini, anda boleh tengok di H1 banyak mana dia punya low, banyak mana dia punya high di break. Jadi anda akan hilang punca. Anda akan hilang punca. Di mana major structure? The next video saya akan terangkan mana the major structure dan mana minor structure. Minor structure itu kita akan turun kepada time frame yang lebih kecil daripada H4 dan major structure itu daripada H4 adalah ke atas. Jadi
the next video saya akan terangkan itu lebih detail. Jadi hari ini kita pergi kepada basic dulu. Dari segi bab penandaan lah. Tengok saja supaya secara mata apa yang anda lihat di dalam market. Okay. Apa yang market cakap dekat you all, follow apa yang dia cakap. Okay. Anda tengok. Orang, kita sebagai trader, kita kena banyak why. Banyak kena ada satu soalan dalam diri kita sendiri, kita kena ada why. Okay. Why dia naik ke atas? Why dia turun ke bawah? Why? Anda akan jumpa jawapan dia. Tapi antara cepat atau lambat lah. Antara cepat atau lambat. Jadi jangan terlalu obses nak dapatkan profit. Belajar dulu. Okay. Belajar dulu. Okay, jadi dekat sini ini high low, ini low low. Lepas dia break, kita panggilkan dia sebagai low low. Okay. Low low. Di mana high low dia? Okay, selepas dia buat low low, tunggu saja, tunggu kejap, tunggu dulu market buat di mana low low dia. High low dia. Okay. High low dia adalah di sini. Okay, high low dia adalah di sini. Habis high low dia adalah di sini. Okay. High low dia adalah di sini. Okay. Habis cikgu kenapa dia break? Ini dia break. Kenapa dia tak turun tak naik balik? Okay. Kenapa dia tak naik balik? Okay. Sebenarnya dalam market structure dia ada dua type. Okay. Saya nak terangkan lebih detail kat sini, tak boleh sebab ini adalah basic kepada market structure. Okay. Dia ada dua type. Satu adalah fakey structure atau structure yang menipu. Macam mana kriteria kepada structure yang menipu? Okay, dia ada kriteria dia lah dalam kita menilai structure yang menipu tu macam mana. Dan dia ada true structure. Okay, true structure. True structure ni adalah structure yang kita panggil dia 90% atau 85% dia structure yang bagus lah. Structure yang berkualiti. Okay. Okay, jadi dekat sini kita tengok. Okay, di sini kita tengok high low. Okay, high low ini. Okay. Kenapa dia break tapi dia tak naik ke atas? Okay. Tak apa. Jangan risau. Kita belajar dulu. Okay. Belajar dulu. Jadi dekat sini kita ada low low. Kita pas low low dia mesti ada high lah. Okay, jadi dekat sini kita nak ambil sini ke kita nak okey, ini pun ada low low. Okey, kita tengok secara mata kasar, okey, kita alihkan ini ke atas dululah. Okey. Nanti the next video saya akan ajarlah. Okey, saya akan ajar yang mana satu structure yang paling best lah, paling best. Okey. Di sini tarik mai sini. Okey, di sini kita dah boleh close. Okey, kita dah boleh close. Okey, jadi kita tengok sini satu, sini kena turun, kena break. Okay, ini dia kita panggil sebagai sini break lagi. Okay, sini break south. Okay, break south. Okay, low high. Saya tukar nama ini sebagai low high. Okay, low high ini sebagai low low. Ini low high lagi. Okay, ini low high. Kita tarik tengok dia mana dia break. Okay. Tarik lagi, kita betulkan kita punya penandaan lah. Kita betulkan kita punya penandaan. Okay, kita betulkan kita punya penandaan. Dia break tak? Okay, dia break south. Okay, dia break south. Dia break south lagi. Dia break south lagi. Jadi sini break. Okay, dia break, dia buat low. Di sini kita panggilkan sebagai kita boleh letak sini sebagai previous high. Sini pun boleh, tak ada masalah sebab dia dah break. Okay. Sebab ini adalah pergerakan minggu ini. 300 pip lebih lah pergerakan minggu ini. Jadi sebelum dia break ni, dia mesti ada high lah. Okay, dia mesti ada lower. Okay, ini dia panggil sebagai minor structure lah. Ini dia panggil sebagai minor structure. Kita nak detect dia macam mana, nanti saya akan ajar lah. Okay, saya akan ajar. Okay, jadi kita delete dulu ini sebab ini adalah minor structure. Okay. Kenapakah dia tak naik hari ni? Cikgu, saya dah letak, dia dah full margin kat sini, sepatutnya dia naik ni. Tapi dia makan saya punya SL, dia turun lagi. Hari ni boleh nak start naik. Okay, kenapa ya cikgu? Okay, jawapan dia simple.
Okey, jawapan dia. Bila anda dah tengok dia break soft macam ni, jangan lawan dia. Okey. Jangan lawan dia. Okey. Kenapa? Kerana okey, kalau anda tengok dekat sini, tarik dari sini ke sini trend. Okey, trend. Nampak dia memang break secara signifikan. Okey. Dia memang break secara signifikan. Okey. Tak salah kalau anda nak buy, tetapi setkan anda punya risk betul-betul dan jaga anda punya lot betul-betul. Mungkin akan ada kena SL, anda akan kena SL kat sini jika anda tak alert dengan break ini. Okey. Jika anda tak alert dengan break ini. Jadi ramai orang akan bertanya, mana yang lebih best antara trend line dan structure? Gabungkan kedua-duanya, anda akan nampak. Okey, anda akan nampak direction dia. Okey. Anda akan nampak direction dia. Jadi kalau orang bertanya saya, trader bertanya saya lebih suka kepada mana? Saya lebih suka kepada structure market kerana structure market ni jarang menipu. Okey, jarang menipu. Tapi di dalam structure dia akan ada sequence dia lah. Dia akan ada sequence. Jadi kita kena, sebelum kita belajar tentang sequence dia kena ada, anda perlu memahami pergerakan structure itu sendiri secara basically. Okey. Jadi untuk menjawab soalan anda pada minggu ini, kenapa EJ tak naik sedangkan dia break trend line? Okey. Cuba buka daily. Okey. Cuba buka daily. Saya delete dulu ni. Saya delete dululah yang mana dia break ni, saya delete dulu. Okey. Cuba buka daily. Okey. Daily ni dia sebenarnya kalau ikutkan candle dia pun jarang menipu. Jarang merapu, jarang menipu, jarang merapu. Structure dia pun jarang pun menipu. Okey, jarang menipu. Jadi kita boleh gunakan dia. Kita boleh gunakan mostly, kalau saya lah, saya lebih suka di daily lah. H4 dan daily kat atas lah. Which is dalam 85% dia punya kekukuhan signal lah. Okey, kita gunakan ayat kekukuhan signal di time frame daily. Okey. Jadi kenapa dia turun ke bawah? Okey, kenapa dia turun ke bawah? Dia tak naik. Okey. Kalau anda dah tandakan structure market, anda akan ikut direction ini. Okey, anda akan ikut direction ini. Anda akan ikutkan direction break soft ini kalau anda tandakan structure market. Tetapi kalau anda masih menggunakan trend line, okey, masih menggunakan trend line tapi merefer kepada trend line, saya tak cakap salah atau saya tak cakap betul. Okey. Dalam forex adalah probability. Okey, dalam forex adalah probability. Jadi anda cuba fahami structure market dulu. Anda tengok kat sini selepas dia break. Okey, selepas dia break dia akan ke mana? Okey. Ingat saya punya clue. Okey, saya punya clue adalah break mesti retrace. Break, which is go, target dia adalah break must be retrace. Sebab dalam market kenapa perlu retrace? Kerana basically buyer and seller, okay, kita pakai istilah buyer and seller. Buyer akan membeli di harga yang lebih murah dan seller akan membeli harga yang lebih mahal. Okay. Jadi kalau dia break, dia terus sell, boleh, tak ada masalah sebenarnya, boleh. Tapi terpulang kepada anda sebenarnya. Terpulang kepada anda nak sell terus pun boleh, tak ada masalah. Tapi anda kena jaga, kalau anda sell terus, tiba-tiba dia naik, jadi tak ada jawapan untuk kenapa dia naik tu, sebab anda dah melawan dia. Itu saja jawapan dia, anda dah melawan dia. Jadi saya pun tak boleh nak cakap benda tu atau salah atau betul. Okay. Dari segi macam mana saya punya style trading, senang. Retrace, saya akan menunggu. Saya lebih suka menunggu daripada saya banyak akaun saya kena SL. Okay. Banyak daripada kuantiti akaun saya kena SL. Jadi saya lebih banyak menunggu. Tunggu macam mana? Kalau dia break structure, saya akan tunggu dia retrace. Retrace. Di mana pointer retrace? Okay, nanti kita belajar. Okay. Di mana pointer retrace? Di mana tempat yang paling best untuk kita entry? Nanti kita belajar lah. Okay.
Dan dia terus sell. Dia break lagi, dia sell. Okay. Dia break lagi. Position ini pun adalah sell. Okay. Sebenarnya position ini pun adalah sell. Because kalau anda tengok di sini, dia dah break low ini. Low ini satu low yang dah di break, satu low yang dah di break dan satu low lagi yang dah di break. Jadi confirmation dia adalah dua low yang dah di break. Jadi waiting to sell. Jangan pergi lawan dia. Nak lawan dia boleh. Janji low high ini mesti di break. Low high ini di break baru anda boleh fokus kepada buy. Okay. Jadi turun kepada H4, anda boleh shoot di mana tempat anda boleh gunakan istilah di sini swap zone ke. Okay. Di sini anda nak guna swap zone ke, nak guna apa-apa tak kira lah. Depend kepada anda punya teknik sendiri. Okay, anda boleh entry. Tapi mesti ikut arah market yang betul. Okay. Jadi terlebih dahulu di situ dulu. Sampai di sini dulu saya punya video. Nanti next kita akan ke minor and major structure lah. Minor and major structure. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.